Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Hakim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sadaqallahul azim. Wa qala sayyidina Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin min ba'di. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus kepada yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Arifin bin Muhammad Damid Nazir Masjid Bandar Utama, Datuk Abdul Halim bin Husin Bendahari Masjid, Ustaz Dr. Ahmad Al-Yamani yang telah meninggalkan kita sebentar tadi kerana ada kuliah di tempat lain, Ustaz Nazmi Al-Fadhil Ustaz Nazmi, Imam Masjid Makmuriyah, AJK dan pegawai Masjid Bandar Utama, dan tidak lupa juga kepada pengerusi majlis dan juga ahli jawatan kuasa Masjid Biro Dakwah, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ramzi Umar hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini saya ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada pihak pengurusan masjid dan juga seluruh ahli qaryah yang hadir dalam satu majlis untuk mengingati hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai dengan firman Allah Taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Allah Taala memerintahkan manusia supaya dia bergembira dengan dua perkara. Pertama, fad, iaitu kurniaan Allah, dan yang kedua, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian ahli tafsir menafsirkan rahmat dan kurniaan Allah ini sebagai Quran dan Islam. Dan pastilah Quran dan Islam ini datang melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, iaitu yang didoakan oleh Nabi SAW supaya diajarkan ilmu tafsir kepada beliau. Allahumma alimhu ta'wil, ya Allah ajarkanlah kepada beliau ilmu tafsir. Beliau menafsirkan rahmat Allah dalam ayat tersebut sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan firman Allah di ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kamu, iaitu Nabi SAW, melainkan untuk menjadi rahmat kepada sekian alam. Jadi dari ayat yang saya bacakan awal-awal tadi, kita umat Islam diperintahkan bergembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah tidak perincikan. Beza kalau solat, Allah suruh solat, ada cara yang telah diperincikan. Allah suruh haji, ada tempatnya, ada tata caranya, rukun dan syaratnya. Tetapi bila Allah perintahkan kita untuk bergembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diperincikan. Maka bolehlah kita itu bergembira dengan apa cara sekalipun, dengan syarat tidak melanggar syarak. Alhamdulillah, kita perhatikan setakat ini sambutan melalui Rasul yang diadakan di tempat kita tidak ada yang melanggar syarak.
Ya, sepanjang saya hidup sudah lebih daripada setengah abad, belum saya jumpa sambutan Maulid Rasul diadakan pesta tari menari dengan hidangan minuman keras misalnya. Alhamdulillah belum jumpa lagi. Ya, ada seperti hari ini, ya, diadakan misalnya tadi agak barulah saya tengok ada pertandingan azan, ya, untuk kanak-kanak. Mungkin nak cari generasi pelapis nanti, ya. Kalau bila-bila yang dah lama dah nak bersara, alhamdulillah kita ada stok, ya, anak-anak yang kecil yang nanti akan mengambil alih, insya-Allah. Kemudian sabda Nabi SAW, ya, ini juga tujuan kita meraihkan Maulidur Rasul supaya kita diingatkan kepada mengikut sunnah Nabi SAW. Baginda bersabda, alaikum bisunnati, hendaklah kamu itu mengikut kepada sunnah saya dan juga sunnah khulafa ar-rasyidin yang datang selepas dari saya. Dan demikianlah Allah Ta'ala menggantungkan kasih Allah itu dengan ikut Nabi. Katakanlah, sekiranya kamu itu kasih kepada Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kamu ikut kepada aku, yuhibbukumullah. Cuma sedikit saja dalam tempoh yang ada ni, sebab biasanya kalau ceramah tengah-tengah hari ni tak sewajarnya panjang sangat, ya. Maklumlah orang pun sudah penat, makanan pun sudah dihidang, ais pun telah dibancuh dengan air. Jadi saya cuma nak menyentuh beberapa perkara yang sebahagian saudara-saudara kita itu ada mempertikaikan. Kata mereka, kenapa kita sibuk-sibuk sambut Maulidur Rasul sedangkan Nabi SAW juga tak buat. Dia sudah ada satu konsep zaman sekarang, Nabi tak buat, kita jangan buat. Ini sebenarnya bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis, dan bercanggah dengan ilmu yang dipanggil ilmu usul fiqh. Siapa kata jangan buat satu benda, jangan buat maulid lah misalnya, ya. Kita tanya kenapa jangan buat, dia kata Nabi tak buat. Dia langgar ayat Al-Quran. Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa kepada kamu oleh Rasul, maka kamu ambil, terima, amalkan. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, hendaklah kamu berhenti. Al-Quran menkaitkan sesuatu itu dengan larangan. Al-Quran tidak kata apa yang Nabi tak buat, kamu jangan buat. Tidak, apa yang Nabi larang. Demikian berlanggar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku telah larang kamu daripada melakukannya, hendaklah kamu jauhi. Nabi tidak bersabda ma lam af'alhu, apa yang saya tak buat kamu kena jauhi. Tidak. Yang Nabi SAW tidak buat itu kena dirujuk kepada dalil-dalil yang lain. Kerana dalam ilmu usul fiqh, sumber hukum bukan hanya perbuatan Nabi SAW. Perbuatan baginda salah satu sumber hukum. Lain dari itu Al-Quran sumber hukum. Lain dari itu perkataan Nabi sumber hukum. Lain dari itu pengiktirafan Nabi sumber hukum. Lain dari itu ijma', kesepakatan ulama' juga sumber hukum. Dan lain dari itu qiyas juga sumber hukum, dan sumber-sumber hukum yang lain. Baik, dari mana kita ambil supaya akan datang kita ada keyakinan dan tidak ada keraguan tentang apa yang kita lakukan? Dari mana kita ambil sambutan Maulid Rasul ini? Pertama, daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ketika baginda ditanya tentang amalan baginda, rajin berpuasa pada hari Isnin, lalu baginda menerangkan zaka yaumun wulidtu fihi. Hari Isnin itulah hari saya dilahirkan. Lalu Nabi SAW menyambut Maulid setiap minggu dengan cara berpuasa pada hari Isnin. Habis kita sambut dengan cara lain, Ustaz. Kita bukan sambut dengan cara puasa hari Isnin. Kita sambut buat majlis macam ini, ada qasidahnya, ada ceramahnya, ada jamuannya. Baik, ingat satu hadis Nabi SAW bersabda, man ahdasa fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan satu perkara baru dalam urusan kami, urusan agama, yang bukan dari agama, maka perkara itu tertolak. Saudara-saudara kita yang menolak sambutan Maulid Rasul, mereka juga menggunakan dalil yang sama. Tetapi saya lihat kadang-kadang mereka terjemah tak habis. Mereka kata siapa yang mengadakan satu perkara baru dalam urusan agama, maka tertolak. Mereka tidak terjemah perkataan ma laisa minhu. Untuk tertolak satu perkara baru, kena dipastikan perkara baru itu bukan dari agama. Kalau perkara baru itu dari agama, maka sebaliknya ianya diterima. Jadi yang pertama kita lihat sambutan Maulid Rasul itu sendiri ada konsepnya daripada perintah Allah, suruh kita itu bergembira dengan Nabi. Yang kedua, Nabi SAW sendiri menyambut hari kelahiran baginda. Yang ketiga, yang diadakan ceramah maulid, mana sandarannya? Ceramah maulid ini asasnya tazkirah.
benda yang orang dah tahu. Nabi SAW lahir bila, apa perjuangan Nabi di baling batu di Taif hingga berdarah, bagi dia masih mendoakan kebaikan buat umat dan sebagainya. Maka tazkirah inilah ya, saya dapati ada antara kawan-kawan yang berkongsi dia berubah menjadi baik asbab hadir majlis Maulidur Rasul. Saya tanya macam mana kamu boleh berubah? Kata dia, saya pernah hadir satu majlis Maulidur Rasul, saya sampai menangis dan saya sampai membuat satu azam untuk berubah. Jadi ini termasuk dalam agama. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah peringatan kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang mukmin. Yang kedua, alhamdulillah ya, saya dapati sudah banyak sambutan Maulidur Rasul sekarang diikuti dengan jamuan makan. Ya, ini juga bid'ah. Tidak ada zaman Nabi SAW sempena Maulidur Rasul, Nabi jamu makan, tidak ada. Tapi kita nak tanya, minhu am laisa minhu? Jamu makan ini dari agama atau bukan dari agama? Kita dapati banyak sekali ayat suci Al-Quran, banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menggalakkan kita umat Islam menjamu makan. Antaranya hadis yang ketika baginda salam baru sampai ke Madinatul Munawwarah, baginda bersabda, afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam. Jadi kalau begitu, menjamu makan ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda tidak tetapkan jamu makan adakah kerana naik pangkat, ya silakan. Jamu makan kerana masuk rumah baru, silakan. Jamu makan saja-saja, dah lama tak belanja kawan makan, jamu dia makan pun silakan. Adakah kita kalau hari jadi kita yang sekian-sekian, kita jamu kawan-kawan makan berdosa? Tidak. Lalu adakah kita menjamu makan kerana hari jadi Nabi SAW menjadi haram? Pasti tidak. Maka menjamu makan sebelum Maulidur Rasul itu termasuk dalam sunnah Nabi SAW minhu, dari agama. Lagi yang dilakukan ketika majlis Maulidur Rasul adalah selawat, seperti yang dilantunkan sebentar tadi. Maka selawat ini dari agama atau tidak? Sangat hairan kalau orang kata selawat bukan dari agama. Kalau dia orang lelaki, saya syak barangkali masa khatib baca khutbah yang kedua dia tidur. Kerana kalau dia tak tidur khutbah yang kedua, dia tahu selawat dari agama. Khatib selalu ulang-ulang, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inilah dalil selawat. Bahkan dimulai dengan sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Ya, inilah satu-satu ibadah yang Allah suruh umat Islam lakukan. Allah mulai dengan diri Allah sendiri. Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Tak ada cerita Allah haji, tak ada cerita Allah salat, tidak ada cerita Allah zakat, tapi ada cerita Allah selawat, iaitu menaikkan kedudukan dan ketinggian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu selawat dan salam ke atas Nabi. Jangan dipedulikan orang yang anti kepada selawat. Dia kata ini tak ada dalil selawat, ini selawat salam tarawih, dia tak ada dalil. Dia yang tidak faham dalil. Kerana bila Allah perintahkan selawat, kata Nabi SAW, lebih banyak lebih baik. Maka selang tarawih silakan, sebelum tarawih silakan, lepas tarawih silakan, masa duduk silakan, masa berdiri boleh selawat, seorang-seorang selawat, ramai-ramai pun silakan. Ada wuduk selawat, tak ada wuduk tidak haram selawat. Jadi ini satu ibadah yang ringan tapi besar fadilat di sisi Allah Ta'ala. Bayangkan Nabi SAW bagi tahu, dengan satu selawat yang kita selawat, Allah selawat 10 kali kepada kita. Nak apa lagi kalau sudah dapat 10 selawat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa lagi? Qasidah. Apa hukum qasidah? Qasidah apa? Qasidah ni kan macam tadi lah, melantun-lantunkan syair, puji-pujian, ya, nasyid. Apa hukum berqasidah, bernyanyi? Hukum asalnya adalah harus. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal hukum dalam satu perbuatan adalah dibenarkan. Tapi ia boleh berubah hukum. Misalnya kalau qasidah itu mengandungi lirik-lirik yang haram, lirik-lirik yang lucah, itu jadi haram kerana liriknya, bukan kerana qasidahnya. Atau qasidah dilantunkan bercampur gaul lelaki perempuan tidak menutup aurat, ya, itu haram kerana perbuatan tersebut. Tapi qasidah yang seumpama kita lihat di majlis-majlis maulid, dia seperti tadi, peserta-pesertanya lelaki-lelaki yang menutup aurat, berpakaian sopan, melantunkan kalimah-kalimah yang cantik, memuji Allah, memuji Rasul, dan memuji-muji Al-Quran, memuji Madinah dan sebagainya. Ini sepaling tidak hukumnya harus
dan boleh jadi menjadi sunat, mendapat pahala orang yang memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi? Selesai apa lagi saya berhenti. Bukan apa, sebab kalau nak cerita kisah-kisah maulid Nabi lahir, Nabi berhijrah, Nabi pergi ke Syam, ya, ada awan yang melindungi baginda sallallahu alaihi wasallam, itu ramai yang sudah tahu. Dan satu benda yang perlu kita peringatkan, saya lihat sehari dua ni Jakim juga kena hentam dalam Facebook. Kenapa Jakim buat keluar kata ketika Nabi SAW lahir, maka terpadam, ya, api di Parsi. Bila Nabi SAW lahir, nampak cahaya menerangi sehingga ke Syam. Jadi ada orang-orang yang begitu sensitif. Kata dia, oh Jakim pun bawa hadis-hadis yang tak betul, yang tak sahih. Mereka tidak perasan bahawa dalam bab sirah, perjalanan hidup Nabi SAW, dalam bab menceritakan fadail, kelebihan amalan atau tempat atau diri pribadi seseorang, para ulama semenjak dahulu menerima hadis yang dhaif. Tak ada masalah. Bukan nak tetap hukum halal haram, bukan nak tetap sah dan batal, hanya nak sekadar menceritakan kelebihan Nabi SAW. Hadis yang dhaif itu bukan palsu, ia hanya tidak sekuat hadis yang sahih. Dan cerita kelebihan Nabi SAW itu diterima oleh para alim ulama. Jangan terikut-ikut dengan sebahagian daripada umat Islam yang tidak faham posisi hadis dhaif. Baik. Jadi yang seterusnya dalam sambutan pada Rasul adalah perarakan. Tuan Nazir, di sini ada perarakan tak tadi? Ada. Mana dalil? Mana dalil berarak sebelum pada Rasul? Baik. Berarak itu apa dia? Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Berhukum tentang satu perkara cabang daripada kita memahami perkara itu apa. Saya bagi contoh, khalwat. Apa hukum khalwat? Ya haram. Khalwat haram. Kan orang sufi ada amalan khalwat. Kita faham lain. Kita faham khalwat itu lelaki perempuan bukan mahram duduk bersunyi-sunyian. Orang sufi faham khalwat duduk seorang-seorang berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita nak kata khalwat itu haram, yang mana satu yang dimaksudkan? Berarak itu apa? Berarak bukan minum arak. Minum arak kita semua tahu haram. Berarak ikut kefahaman saya, ahli bahasa tolong betulkan, adalah berjalan beramai-ramai. Atau berjalan seorang-seorang boleh dikata berarak juga. Setahu saya tidak kan? Satu orang berjalan kita, oh dia berarak. Tak ada, ya, berarak ni berjalan beramai-ramai. Apa hukum berjalan beramai-ramai? Harus. Tapi boleh jadi haram. Misalnya berjalan beramai-ramai tidak menutup aurat, berjalan beramai-ramai sehingga rosak harta benda orang, langgar habis kedai-kedai tepi jalan, ya, itu haram. Tetapi semata-mata berjalan beramai-ramai, contoh berjalan beramai-ramai kerana menzahirkan kegembiraan 65 tahun merdeka, macam kita buat pada akhir bulan Ogos yang lalu, ya. Hukum asalnya harus zahirkan kegembiraan. Apatah lagi kalau berjalan beramai-ramai itu menzahirkan kegembiraan atas satu perkara yang dituntut, iaitu kegembiraan dengan Nabi SAW, maka ia terangkat daripada harus menjadi sunat, mendapat pahala kita menzahirkan kegembiraan dengan kedatangan Nabi SAW. Jadi alhamdulillah kita teruskan, ya, sambutan-sambutan sebegini. Tapi sambutan ini bukan tujuan. It's not the objective. Ya, objektifnya adalah untuk kita itu ingat kepada Nabi SAW. Bila ingat pada Nabi SAW akan menimbulkan kasih kepada Nabi SAW. Lalu kita memenuhi tuntutan hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nabi SAW memberitahu tidak akan sempurna keimanan seseorang kamu sehingga aku, yakni Nabi SAW, menjadi orang yang paling dia kasih lebih daripada ayah dia, lebih dari anak dia, bahkan lebih daripada manusia ke semua sekali. Jadi kalau kasih Nabi SAW itu dituntut, maka wasilah jalan yang menyampaikan kepada kasih pada Nabi SAW juga dituntut. Maka ketika kita sambutan inilah dibacakan syama'il, diceritakan sifat-sifat Nabi SAW, dibentangkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Bahkan saya tak pasti masjid ini, kalau nak dapat pahala sebagaimana orang mati syahid, hidupkan semula sunnah Nabi yang telah mati. Antaranya sunnah azan pertama pada solat subuh. Kalau dah dihidupkan, alhamdulillah. Kalau belum, hidupkan, kerana azan pertama ini membantu orang itu bersiap untuk solat Jumaat dan diamalkan di zaman Nabi SAW. Di kebanyakan masjid surau kita, sunnah ini mati, kita hidupkan balik. Ada sunnah yang mati adalah sutra.
Sutrah itu penghadang di depan seseorang yang solat sunat atau solat fardu. Nabi SAW tidak telah tinggal sutrah. Kadang-kadang bahkan baginda menjadikan pedang baginda sebagai sutrah, dia penghadang. Maka masjid kita pastikan paling tidak imamnya ada sutrah di hadapan. Ini sunnah yang telah mati, kita hidupkan. Ini tujuan kita ni sambut maulid, bukan saja suka-suka, supaya kita itu mengamalkan sunnah Nabi SAW dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi bagaimana? Di masjid pastikan dalam 1 bulan ada ustaz yang mengajar tauhid, pengajian sifat 20. Tapi Nabi tak ajar sifat 20. Nabi tak bilang sifat 20. Tapi Nabi ajarkan Allah wujud. Nabi kan ajar Allah wujud tanpa ada permulaan. Kan Nabi ajar Allah wujud selama-lamanya. Kan Nabi ajar Allah tidak sama seperti makhluk. Kan Nabi ajar Allah tidak berhajat kepada makhluk. Kan Nabi ajar Allah Maha Esa, Allah Maha Hidup, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Berkata-kata. Maka inti parti sifat 20 itu adalah ajaran Nabi SAW. Jangan sampai masjid kita tidak ada satu pun kuliah yang mengajar tauhid dalam 1 bulan. Hidupkan sunnah yang paling penting, iaitu akidah Nabi SAW. Yang kedua adalah sunnah Nabi dalam amalan. Slogan senang, kita berpegang teguh dengan Quran dan sunnah, mengikut manhaj salaf. Tapi bagaimana cara dia? Adakah buka Quran boleh terus kita faham hukum? Adakah baca terjemahan hadis kita terus boleh buat keluar fatwa? Tidak. Mengamalkan sunnah Nabi adalah dengan kita mempermantapkan salah satu dari mazhab yang 4. Kerana inilah 4 mazhab yang masih terbaki, sanad silsilah ilmunya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Dia pun ustaz yang mahir ilmu fiqh, ajar bab sembahyangkah, bab zakatkah, bab faraidkah. Ini juga adalah sunnah Nabi SAW. Dan yang terakhir adalah sunnah Nabi SAW dalam membersihkan hati. Baginda SAW bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu bukan pada pakaian, bukan pada percakapan, bukan pada pertuturan, tetapi takwa itu kata Nabi SAW dalam hati. Maka kena ada juga ustaz pembimbing yang membawa ilmu tasawuf, ilmu takhliyah, membersihkan hati daripada sifat terkeji, hasad, takabur, riak dan ujub, lalu menghiasi dengan sifat terpuji, ikhlas, tawakal, sabar, syukur, ridha dan lain-lain. Saya cukupkan setakat ini. Ucapkan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas salah dan kesilapan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.